لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصر أنت العالم ونعم الملائكة المقربين وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك. رب اشرح لنا أسرارنا ولساننا وأمنة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Ketujuh, bertolak-tolak hadas. Maksudnya nak kencing, nak berak, nak keluar angin. Sebab makruh sembahyang sertanya. Ini jika tidak dapat selesai dan bersuci sebelum daripada luput jamaah. Dan jika dapat selesai dan jika dapat selesai tiada dibilangkan uzur dengan bertolak-tolak hadas. Ketujuh, daripada beberapa perkara yang jadi keuzuran pada tinggalkan sembahyang berjamaah. Setengah daripadanya ialah bertolak-tolak hadas. Bertolak-tolak hadas yang kata maksudnya nak kencing, terasa nak kencing, nak berak dan nak keluar angin. Kenapa boleh kata diuzur? Kerana sebab makruh sembahyang sertanya. Sebab makruh kita sembahyang walaupun seorang diri, makruh sembahyang sertanya serta bertolak-tolak hadas. Dengan maknanya sekiranya kalau waktu itu masih luas lagi, maka sunat bagi orang yang terasa bertolak-tolak hadas tadi itu, sunat dia bagi selesaikan dulu. Sunat bagi selesaikan akan kencing dan umpamanya tadi, akan berhadas tadi itu bagi selesai dulu. Sebab makruh kita sembahyang dengan keadaan terasa nak keluarkan benda itu tadi. Dengan sebab makruh sembahyang sertanya, bahkan sunatnya kita bagi selesai dulu. Kalau ada terasa nak qada hajat tu, kita bagi selesai dulu. Sekiranya kalau waktu masih luas. Maka dengan sebab sembahyang serta bertolak-tolak hadas, ada terasa nak kencing, nak apa tadi tu makruh, maka lebih aula lagi lah kalau kita sembahyang berjamaah, sebab biasanya sembahyang berjamaah tu lebih panjang daripada sembahyang seorang diri. Maka dengan sebab itulah dikira katanya uzur. Maka demikian juga kalau kita terasa nak muntah. Kalau kita terasa nak muntah tu, maka sama juga macam sama terasa nak kencing. Maka makruh juga. Makruh juga kita sembahyang dalam keadaan terasa nak muntah. Bagi muntah, bagi siap dululah. Sekiranya kalau terasa nak muntah, nak keluar tu, bagi muntah dulu. Sebab makruh juga kita sembahyang dalam keadaan nak muntah. Sebab dia menghilangkan khusyuk. Maka sekiranya kalau kebetulan, kita katanya kebetulan orang komat, kita terasa nak kencing, kita terasa nak berak, artinya terasa nak keluar angin, maka bagi siap dululah, bagi selesai dulu. Pergi kencing dulu, kita selepas tu kita ambil wuduk, barulah kalau ada masa lagi boleh datang kepada jemaah, maka datanglah. Kalau tidak, kalau orang dah selesai, jemaah dah selesai, maka dikira katanya uzur. Itu kiranya begitu. Sebab kita katanya kebetulannya orang azan ke, atau kebetulannya kita dah pergi ke masjid. Tunggu nak sembahyang jemaah.
tunggu nak sembahyang berjamaah, tiba-tibanya rasa nak kencing, terasa nak qada hajat tu lah. Maka yang sunatnya jangan kita sembahyang dalam keadaan begitu. Dalam keadaan terasa nak kencing, dalam keadaan tahankan kencing, itu makruh. Maka bukan sunat bagi orang yang terasa gitunya ialah pergi qada hajat dulu. Pergi qada hajat, selepas pada qada hajat dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk tu tengok kalau dapat berjemaah, maka sembahyang jemaah. Kalau dah selesai, maka kira katanya uzur. Itu mana katanya dan jika tidak dapat selesai dan bersuci sebelum daripada luput jamaah. Maknanya kebetulan tadi tu apabila orang azan, kebetulan orang azan tu kita terasa nak qada hajat. Lepas tu apabila terasa nak qada hajat tu kita pergilah qada hajat. Katanya apabila kita dah ada kat rumah lagi, apabila orang azan tu kebetulannya terasa nak qada hajat. Qadalah hajat bagi selesai dulu. Selepas tu kita ambil wuduk. Selepas pada kita bersuci itu maknanya ambil wuduk lah. Selepas pada kita menyuci, kita ambil wuduk. Sekiranya kalau dapat pergi berjemaah bersama dengan orang di kat masjid kat surau, kira katanya uzur itu tidak ada. Tetapi kalau kita selesai daripada qada hajat tadi, selepas pada kita ambil wuduk, tengok masanya, atau tengok orang semua jemaah di kat masjid kat surau itu dah selesai, itu dikira katanya uzur. Itu mana katanya jika dapat selesai daripada qada hajat dan bersuci, ambil wuduk sebelum daripada luput jamaah. Begitu juga kalau sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat masalan, sekiranya kalau kita ada terasa begitunya, maka dulu kan akan qada hajat. Maka sekiranya kalau selepas pada ambil wuduk tu, kalau ada masa boleh pergi sembahyang lagi, maka pergilah, kira kata tidak ada unsur. Kalau sempat lagi selepas pada kita ambil wuduk, boleh kita berjamaah lagi, maka kira katanya tidak ada unsur. Sekiranya kalau selesai daripada qada hajat, selesai daripada ambil wuduk, orang yang berjemaah itu dah selesai, kira kata itu diunsurkan. Tak salahlah, tidak ada makruh. Kalau mengikut fardu ain, mengikut kata sunat muakkad, tidak ada haram kalau mengikut kaum yang mengatakan fardu kifayah. Itu maksud katanya, dan jika dapat selesai daripada itu tadilah, daripada hajat tadi, dan bersuci sebelum daripada luput jemaah. Dan jika dapat selesai tiada dibilangkan uzur dengan bertolak-tolak hadas. Maknanya kalau kita dapat selesaikan akan qada hajat dan kita ambil wuduk, padahalnya orang jemaah itu belum selesai, sempat lagi kita datang masuk berjemaah bersama dengan mereka, maka itu dikira katanya tak dibilang kata uzur. Tak dibilang kata uzur dengan sebab selepas pada kita ambil wuduk, selepas pada kita pakai pakaian apa semua, orang masih berjamaah lagi, sembahyang berjamaah masih ada lagi. Imam belum beri salam lagi. Sekiranya kalau kita masuk dalam saf tu, masuk ke tempat jemaah itu, sempat lagi, maka itu dikira katanya tak jadi keuzuran. Jadi pendek katanya, bertolak-tolak hadas, terasa nak kencing, nak berak, apa semuanya tadi tu, yang jadi keuzuran tu dengan sebab sibuk kita nak selesai daripada benda itu, nak qada hajat, nak ambil wuduk, nak pakai pakaian semula tu, membawa kepada tak sempat kita nak sembahyang jemaah. Apabila kita sudah daripada ambil wuduk, selepas pada kita pakai pakaian, tiba-tibanya sembahyang jemaah kat masjid, kat surau tu dah selesai. Itu dikira katanya uzur. Begitulah. Jadi bukan katanya semata-mata bertolak-tolak hadas itu jadi keuzuran terus, bukan. Kita kena tengok jadi kebetulan masa sembahyang jemaah, sebab biasanya di masjid di surau tu dia dah menentukan masa. Masuk zuhur berapa minit nak mulai sembahyang, masuk asar berapa minit nak mulai sembahyang.
Dia ada menentukan masa. Kita tengok tu kalau kita kira kita dah ada masih ada kat rumah lagi ke, ada artinya dah ada kat surau kat masjid. Tetapi apabila masa orang nak qomat sembahyang tu kita ada terasa nak kencing, nak qada hajat. Maka selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Sekiranya kalau kita selesaikan qada hajat kita dan kita ambil wuduk, kita tutupkan aurat, orang dah sudah sembahyang jemaah, itu dikira kata uzur. Sekiranya kalau tak selesai lagi, jemaah belum selesai lagi, masih imam belum beri salam lagi, sekiranya kalau kita pergi kepada masjid, dapat sembahyang jemaah dengan orang-orang yang ada kat masjid, maka itu tak dikira kata unsur. Maka jika datang nak berak tengah sembahyang fardu, ini masalah kedatangan. Kita dah sembahyang, ni tak kira sembahyang fardu tu sembahyang seorang diri ke, artinya sembahyang berjamaah. Tapi sembahyang fardu. Tapi sembahyang tu sembahyang fardu, bukan sembahyang sunat. Dia katanya maka jika datang nak berak, maknanya ada kedatangan nak qada hajat tu lah. Nak keluar angin ke, nak kencing, nak berak ke masalah. Jika datang bila tu tengah sembahyang fardu, di tengah-tengah sembahyang fardu, maknanya ketika kita nak mulai itu tak terasa lagi. Dengan mana belum pada kita nak mulai sembahyang fardu itu tak terasa lagi. Tak terasa lagi, tetapi apabila kita tengah-tengah dalam sembahyang barulah terasa. Baru terasa. Begitu. Adapun kalau terasa awal-awal belum pada nak sembahyang, maka sunat jangan sembahyang lagi, pergi qada hajat dulu dan ambil wuduk masuk dalam sembahyang. Sekiranya kalau waktu tu masih luar. Maka dia katanya maka jika datang nak berak, samalah nak kencing, nak keluar angin pun tengah sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu, hukumnya tiada harus maknanya haram, tiada harus maknanya haram, memutus sembahyang fardu. Gitu. Mana berhenti untuk nak pergi qada hajat tu haram. Begitu. Tapi kalau sembahyang tu dia sembahyang sunat, dia kenapa dia kata sembahyang fardu, tak kata sembahyang semata-mata sembahyang? Sebab hukumnya kalau sembahyang fardu, kalau tidak ada kemudaratan mana-mana, tak boleh kita berhenti daripada sembahyang fardu. Apabila kita mulai masuk di dalam sembahyang fardu, selama mana tak beri salam, tak boleh kita buat benda lain. Tak boleh kita berhenti. Tak boleh kita memutuskan. Malaikat ada mudarat, itu bolehlah. Sebab tu dikatakan apabila kita duduk dalam sembahyang fardu, kita mulai sembahyang fardu, sekiranya dalam rumahnya, dalam rumah tu ada terbakar ke masalah, ada kebakaran ke masalah, boleh kita lari daripada rumah keluar untuk pergi kepada tempat selamat dengan tidak berhenti daripada sembahyang. Maka lari itu tidak membatalkan sembahyang. Begitu juga kalau kita sembahyang kat padang, kat hutan ke masalah, tengah-tengah sembahyang fardu tu tiba-tibanya binatang buas datang nak buat apa-apa pada kita, boleh kita lari dengan tidak berhenti daripada sembahyang. Maka lari itu tidak membatalkan sembahyang. Sebab sembahyang fardu kalau tidak ada mudarat sangat-sangat, maka haram kita memutuskan sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, maka tidak haram kita berhenti. Berhenti di tengah-tengah tu tidak haram. Bahkan setengah-setengahnya sunat kita berhenti. Sunat kita berhenti daripada sembahyang sunat apabila ada setengah-setengah masalah. Jadi maknanya sembahyang wajib, sembahyang fardu tak boleh kita berhenti memutuskan. Adapun sembahyang sunat boleh kita nak berhenti, boleh kita nak memutuskan walaupun belum beri salam sekalipun. Sebab tu dah sekiranya kalau ada terasa nak kencing, nak berak, belum pada nak solat, maka makruh dia mulaikan sembahyang dalam keadaan begitu, bahkan bagi selesai dulu.
Bahkan dia pergi qada hajat lebih dulu sekiranya waktu masih luas lagi. Habis itu sekiranya kalau kedatangan nak qada hajat tu tengah-tengah dak sembahyang fardu, maka haram memutus. Maka itu tak jadi makruh lah. Dah kita sembahyang dalam keadaan bertalak-talak hadas, tapi kedatangannya di dalam pada tengah-tengah sembahyang. Itu tak jadi makruh. Yang kata tadinya jadi makruh sembahyang sertanya tadi itu sekiranya kalau kita mulai dalam keadaan begitu. Tetapi kalau kedatangan di tengah-tengah sembahyang, maka tak jadi makruh. Sebab haram kita berhenti di tengah jalan tu dengan sebab terasa nak kencing, nak berak tadi. Itu kalau terasa biasa, bahkan jika jadi mudarat dengan sebab menahannya, maka harus memutuskan sembahyang fardu. Bahkan terkadang wajib memutusnya. Bahkan jika mudarat. Bahkan jika mudarat dengan sebab menahannya. Ini menahankan nak qada hajat tu di tengah sembahyang fardu, maka harus memutus fardu. Boleh kita nak berhenti. Bahkan terkadang jadi wajib. Bahkan terkadang wajib memutus sembahyang fardu. Dengan sekiranya kalau ada mudarat. Tapi jadi katanya asalnya kalau kita rasa biasanya, kalau kita katanya kita ketika nak mulai sembahyang itu tak terasa lagi. Tak terasa lagi. Apabila tengah-tengah duk sembahyang tu, terasa nak kencing, terasa nak berak masalah, atau terasa nak keluar angin. Maka kalau terasa biasa-biasanya tak sampai tahap mudarat, maka haram kita memutus. Mesti teruskan sembahyang. Tetapi kalau terasa di tengah-tengah sembahyang membawa kepada jadi mudarat, kalau kita tahan lagi seperti kita sakit perut cirit, kalau tahan lagi boleh jadi nak jadi keluar pada di atas masjid, di atas surau pula, jadi susah yang besar pula. Maka bolehlah kita nak berhenti pergi ke tandas. Lepas tu berhenti daripada sembahyang dengan sebab mudarat tadi tu ada kalanya harus, ada kalanya wajib. Itu tengoklah. Sekiranya kalau katanya kalau kita kata mudarat tu sampai tahap ketakutan yang mengharuskan tayamum, maka jadi wajib. Kalau tak sampai tahap tu tapi masuk dalam mudarat. Contohnya kita katanya kalau kita tahan-tahan lagi, teruskan sembahyang lagi, boleh jadi nak keluar. Sebab sakit perut cirit ni. Boleh jadi nak keluar, apabila keluar tu kena basuh masjid, kena basuh kapet masjid pula, jadi susah banyak perkara pula nya. Maka harus kita berhenti terus pergi ke tandas. Tetapi kalau kita tahan tu membawa kepada jadi mudarat, jadi sakit sehingga katanya kalau bab tayamum tu boleh nak tayamum, membawa kepada jadi mudarat besar, maka adalah berhenti daripada sembahyang fardu itu wajib. Begitulah. Habis di situ. Jadi pendek katanya masalah terasa di tengah-tengah tu, terasa nak qada hajat di tengah-tengah tu, ada kalanya haram memutus, ada kalanya harus, ada kalanya wajib. Kalau kata haram tu terasa biasanya, kalau kita kalau kita tahan lagi selepas pada sembahyang, kita tak mudarat lagi, maka haram kita berhenti. Tetapi kalau masuk dalam tahap mudarat, kalau kita tahan lagi, kita terus lagi dalam sembahyang, maka itu harus. Tetapi kalau mudarat sangat-sangat sampai mudarat yang mengharuskan bertayamum, maka itu adalah wajib. Mudarat yang mengharuskan tayamum macam mana? Sekiranya membawa kepada hilang nyawa, artinya membawa kepada rosak anggota badan, atau membawa kepada lambat sembuh penyakitnya, maka itu mudarat yang membawa kepada lambat sembuh penyakit yang ada kat diri, artinya mudarat yang membawa kepada rosak mana-mana anggota, artinya mudarat yang membawa kepada nyawa, maka itu adalah wajib. Gitulah.
ini bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur sekira, ini kembali pada asal tadi. Katanya bertolak-tolak hadas setengah daripada uzur yang mengharuskan tinggal bersembahyang berjamaah. Dia kata ini bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur, dikira kata dia tu setengah daripada uzur jamaah sekiranya luas waktu lagi. Waktu tu luas lagi. Waktu solat tu masih luas lagi. Maka jika picit waktu haram takhir sembahyang. Kerana demikian itu bertolak-tolak hadas. Bahkan sembahyang ia sertanya tidak makruh kerana memeliharakan hormat waktu. Ini bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur. Sekiranya luas waktu lagi. Waktu sembahyang itu masih luas lagi. Waktu tu masih luas lagi. Sekiranya kalau kita pergi qada hajat itu boleh kita nak sembahyang di dalam waktu lagi. Artinya tadi juga sekiranya kalau kita pergi qada hajat tu boleh nak apabila nak kira kata uzur tu, kalau bab sembahyang jemaah di sini dia masa sebut jadi bercampur. Kita tengok semula. Dan ini bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur sekiranya sekiranya luas waktu lagi. Waktu sembahyang masih luas lagi. Zahirnya ini tak sangkut dengan sembahyang jemaah. Sebab masalah sembahyang jemaah tu kita dah selesai tadi. Masalahnya kalau kebetulan orang nak sembahyang jemaah, kita ada terasa bertolak-tolak hadas, ada terasa nak qada hajat. Maka sekiranya kalau kita sembahyang dalam keadaan begitu, maka hukumnya makruh. Maka lebih sunatnya, yang aulanya kita pergi qada hajat dulu. Apabila kita pergi qada hajat, selesaikan daripada hajat, kita berwudu, kita menutupkan aurat, maka sekiranya kalau ada dapat jemaah lagi, maka tak dikirakan uzur. Sekiranya kalau menyebabkan tak dapat jemaah, maka jadi keuzuran. Begitulah. Yang zahirnya di sini maknanya dan bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur. Yang katanya makruh tadi, kita sembahyang dalam keadaan terasa nak qada hajat. Dia katanya ini bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur sekira waktu luas waktu lagi. Jadi maknanya kita katanya apabila masuk waktu zuhur, orang nak sembahyang jemaah di surau di masjid, kita terasa nak qada hajat. Maka sekiranya kalau kita pergi qada hajat, kita ambil wudu dan kita menutupkan aurat, masa untuk nak sembahyang di dalam waktunya, masa untuk nak tunaikan dalam waktunya masih ada luah lagi. Sekiranya kalau kita pergi qada hajat dan kita ambil wudu dan kita tutup aurat dan kita mulai sembahyang, sembahyang kita tu akan selesai belum pada habis waktu, belum pada keluar waktu. Itu kira kata waktu itu luas lagi. Tak nanti sejam 2 jam lah. Sekiranya kalau masuk waktu, artinya di tengah-tengah waktu zuhur masalah, sekiranya kalau kita pergi qada hajat, kita ambil, selepas tu kita ambil wuduk, selepas tu kita tutupkan aurat, pakai pakaian, kita mulai sembahyang, sembahyang kita akan dapat selesai belum pada habis waktu. Itu dikatanya waktu masih luas. Itulah dikatanya makruh, itu dikatakan uzur. Maka jika picit waktu, kalau waktu tu dah tak berapa minit, dah ada tinggal tak berapa minit, kita belum sembahyang lagi. Contohnya, biasanya nak berlaku tu, misalnya kita katanya kita tidur, apabila kita jaga daripada tidur, kita bangkit daripada tidur itu,
Biasanya kita jaga daripada tidur tu apa dia? Ada terasa nak kecing. Sebab lama kita tak kecing tu ada terasa nak kecing. Sekiranya kalau kita kecing dulu, kita ambil wuduk, kita tutup aurat, maka membawa kepada apa dia? Membawa kepada tak dapat selesaikan sembahyang melainkan waktu dah habis dulu, dah habis. Maka jangan kita kencinglah. Kita terus ambil wuduk, kita mulai solat. Itu tengok keadaan. Biasanya kalau kita bangkit daripada tidur itu nak jadi sangat. Sebabnya biasanya kita jaga daripada tidur tu ada terasa nak kencing. Apabila kita jaga daripada tidur tu tengok masa ada 10 minit masalah. Dalam masa 10 minit tu mana nak ambil wuduk lagi, mana nak kencing lagi, mana nak pakai pakaian lagi. Sekiranya kalau kita selepas pada bangkit pada tidur tu kita kencing dulu dengan sebab ada terasa nak kencing, selepas dah kita kencing, kita ambil wuduk. Jadi kencing tu kita katalah guna masa seminit. Pakai masa seminit. Selepas tu kita ambil wuduk, selepas tu kita tutupkan aurat. Lepas tu kita mulai. Selepas tu kita mulai sembahyang. Dengan sebab kita kencing dulu tadi itu menyebabkan sembahyang kita tak dapat selesai belum pada habis waktu. Jadi habis waktu dulu belum pada nak selesai sembahyang. Maka lebih aulanya jangan haram kita kencing. Artinya contohnya kalau nak bagi luas sikit laginya masa tu apabila kita bangkit daripada tidur tu terasa nak qada hajat besar. Terasa tapi boleh tahan lagi. Tapi boleh tahan. Terasa tu memanglah ada terasa. Tetapi terasa tu memanglah terasa tetapi boleh tahan lagi. Maka waktu dah tak tinggal ada tak berapa minit, lebih laginya qada hajat besar tu dia pakai masa juga. Contohnya kita kata kita jaga daripada tidur, waktu tu ada 10 minit lah. Ada 10 minit. 10 minit tu biasanya orang tu 5 minit kalau qada hajat besar. Nak bagi puas dianya. 5 minit biasanya. Katalah itu masalah. Maka sekiranya kalau kita qada hajat besar dulu dan kencing dan apa semuanya, selepas tu kita ambil wuduk, selepas pada ambil wuduk tutup aurat pula. Selepas tu barulah kita sembahyang, membawa pada sembahyang kita tak dapat selesai belum pada habis waktu. Maka haram kita haram kita qada hajat tadi. Sebab untuk nak meliharakan sembahyang, meliharakan waktu. Nak meliharakan kehormatan waktu. Jadi maknanya kalau kita tak qada hajat, kita ambil wuduk dapatlah selesai. Sembahyang belum pada habis waktu. Begitu. Itu makna katanya maka jika picit waktu haram takhir sembahyang kerana demikian itu kerana bertolak kerana demikian itu kerana qada hajat tadi. Kerana apa dia? Berhadas tadi. Bahkan sembahyang ia seorang serta bertolak-tolak hadas, biarlah dia rasa nak keluar nak qada hajat, kita sembahyang dalam keadaan begitulah tidak ada makruh. Sebab apa? Sebabnya kalau kita qada hajat dulu tu itu membawa kepada tak dapat selesaikan sembahyang di dalam waktu. Bahkan sembahyang ia sertanya tidak makruh. Tak makruh lah. Kerana meliharakan hormat waktu. Tetapi tempat kata haram itu haram kita sembahyang, haram kita qada hajat tadi tu jika tidak takut mudarat dirinya. Dan jika takut mudarat dengan menahan demikian itu hendak selesai ia akan dirinya. Jika takut keluar waktu sekalipun. Jika takut ini walaupun takut, jika takut ini walaupun takut keluar waktu sekalipun. Jadi masalah tadilah masalah apabila nak bagi gambarannya kita jaga daripada tidur. Kita jaga daripada tidur, terasa nak qada hajat besar. Terasa nak qada hajat besar.
Tengok masa ada 5 minit, ada 10 minit lagi nak habis waktu. Tengok masa tu nak habis ada 10 minit lagi. Maka sekiranya kalau kita pergi qada hajat membawa kepada sembahyang kita tak boleh selesai melainkan waktu dah habis. Maka haram kita pergi qada hajat. Bahkan kita pergi ambil wuduk terus sembahyang. Gitu. Itu kalau boleh tahan, kalau kita boleh tahan tidak ada apa-apa mudarat. Haramlah kita qada hajat dulu tu. Tetapi kalau kita katanya mudarat sangat, kalau contohnya bangkit daripada tidur tengok masa ada 10 minit lagi, kita ada terasa nak qada hajat besar, lepas tu macam sakit perut cirit pula. Maka sekiranya kalau kita terus ambil wuduk pergi sembahyang membawa kepada mudarat cemar pakaian, cemar rumah apa pulaknya, maka bolehlah kita qada hajat dulu tu sebab itu masuk dalam tahap mudarat. Maka bolehlah, tidak haramlah kita pergi qada hajat. Sebab kalau kita sembahyang dalam keadaan menahankan hajat besar itu dalam keadaan sakit perut cirit itu mudarat. Maka itu tidak haramlah. Bahkan kita pergi selesai dulu walaupun membawa kepada habis waktu sekalipun. Itu tidak haram. Sekiranya itu pun sekiranya kalau apa dia? Kalau kita takhirkan di akhir waktu itu dengan ada uzur. Tetapi kalau sengaja takhir itu haram semata. Kalau takhir sembahyang contohnya kita tak ada tidur, kita tidak ada keuzuran apa, kita apabila masuk waktu zuhur tak nak sembahyang di awal. Nantilah akhir-akhir waktu kita solatlah. Jadi mana sekiranya apabila masuk waktu kita tak terus sembahyang. Takhir nanti katanya ada 10 minit nak habis waktu kita sembahyanglah. Dia buat begitu. Maka apabila ada 10 minit dia nak mulai sembahyang, kebetulannya ada sakit perut nak qada hajat. Maka itu haram semata sebab salah dia ditakhirkan waktu. Yang sebab itulah kita buat misal katanya dia tidak ada uzur nak sembahyang di akhir waktu tu. Dia ada keuzuran, contohnya dia tidur. Dia tidur tu pula tidur belum pada masuk waktu lagi. Tetapi kalau tidur selepas pada masuk waktu, apabila jaga tak sempat nak sembahyang dalam waktu, maka itu adalah haram. Kalau nak tidur, kalau masuk waktu, masalah kita nak tidur dalam waktu tu, contohnya kalau nak sembahyang isya masalah. Apabila masuk waktu isya, kalau kita nak tidur, bolehlah kalau nak tidur, tapi ada harap nak jaga di akhir-akhir waktu, itu harus kita nak tidur. Tak masuk waktu isya, tak nak sembahyang isya lagi lah, nanti sembahyang pukul 3 lagi akan datang. Bolehlah kita nak sembahyang, tetapi ada harap nak jaga. Seperti kita kunci jam. Atau pesan kat siapa-siapa bagi kejutkan kita. Tetapi apabila tidur tu, tidur dengan keadaan apabila masuk waktu, kita tak terus sembahyang, kita tidur dulu, serta tidak ada harapan nak jaga sembahyang di akhir waktu, maka tidur itu haram. Tidur itu haram. Tetapi kalau masuk waktu kita tidur dulu, ada harapan nak jaga, kita harap kepada jam masalah, atau harap pada siapa-siapa mengejutkan kita, maka itu boleh nak tidur. Begitu. Tetapi kalau kita tidur belum pada masuk waktu, tak kira waktu maghrib ke waktu subuh ke mana, maka sekiranya kalau kita tidur tu sehingga tak dapat nak sembahyang dalam waktu sekalipun, itu tidak berdosa, tidak haram. Begitulah. Tetapi masalah di sini tu katanya tadi tu masalahnya dia tak sengajalah untuk nak takhirkan sembahyang di dalam di akhir waktu. Contohnya dia tidur tadi, jaga-jaga ada 15 minit, ada 10 minit nak habis waktu. Apabila jaga tu terasa nak qada hajat besar pula. Dan sakit perut cirit pula. Maka
boleh dia nak qada hajat sebab takut mudarat menahankan daripada nak qada hajat tadi. Boleh dia nak qada hajat dulu, selepas tu dia ambil wudu, lepas pada tu dia tutupkan aurat. Kalau dapat sembahyang dalam waktu, sembahyanglah. Kalau tak dapat pun tak haram. Begitu. Tetapi sekiranya kalau boleh tahan lagi, maka haram kita pergi qada hajat. Mesti kita teruskan sembahyang. Maka kita katanya ada rasa nak kin juga sikit-sikit, ada terasa nak qada hajat besar juga sikit-sikit, tapi boleh tahan, maka jangan pergi qada hajat. Kalau pergi qada hajat tu haram. Kita terus apa dia? Ambil wudu, tutup aurat, sembahyang untuk nak jagakan kehormatan waktu. Itulah hukum dia. Habis di situ. Ke-8, tak ada pakaian yang layak dengan dia. Ke-8, setengah daripada keuzuran jamaahnya, boleh tinggal jemaah dengan tidak ada makruh, boleh tinggalkan sembahyang jemaah dengan tidak ada makruh kalau kata sunat muakkad, boleh tinggal sembahyang jemaah tidak haram kalau kata sembahyang jemaah itu fardu kifayah. Ke-8-nya, tidak ada pakaian yang layak dengan dia, dengan seorang. Pakaian yang layak dengan dia tu tidak ada. Maka dia memanglah pakaian tu, dia kira katanya pakaian yang layak dengan seorang. Contohnya kalau kita jadi sebagai jadi imam masalah, maka tak boleh kalau kita pergi tu pakaian biasanya. Nak semuanya pakai seluar, tak pakai kebiah, itu tak layak. Tak layak, maka kira katanya tidak ada pakaian yang layak. Contohnya kalau saya, kalau nak pergi mana-mana tu, kalau tak pakai kebiah tu, haram. Sebab merosakkan maruah. Dia masalah pakaian ni, kita jangan ingat katanya wajib sekadar menutupkan aurat. Katanya wajib kita nak pergi ke mana-mana tu, nak duduk kitanya mesti kena pakaikan pakaian menutupkan aurat. Nak sembahyang mesti menutupkan aurat. Itu untuk kesemua orang. Itu dengan secara umum, itu untuk kesemua orang. Kemudian ada setengah-setengah pakaian itu jadi wajib pada setengah orang, tak jadi wajib. Kalau contohnya orang biasa kalau pergi ke mana-mana tak pakai kopiah, biasa. Itu tengok adat negeri masing-masing. Kalau kat tanah Arab tu, kalau syekh, kalau mana sekalipun, kalau tak pakai kopiahnya, mereka pakai baju kok masalah, itu tak mengapa, sebab adat dia biasa. Tetapi kalau lebih-lebih laginya, di petani itu, kalau jenis orang tok guru, ataunya ustaz-ustaz, sekiranya kalau pergi ke mana-mana tak pakai kopiah, itu dikatakan jatuh maruah. Rosak maruah dia, jatuh maruah. Maka wajib dia kena pakai kopiah apabila nak keluar daripada rumah pergi ke mana-mana. Sebab sekiranya kalau nak pergi ke mana-mana tu pakai baju tangan pendek ke masalah, baju dah pakai, tapi pakai baju tangan pendek, tidak tangan panjang, tak pakai kopiah, itu merosakkan maruah. Maka merosakkan maruah itu adalah hukumnya haram. Sebab tu pakai kopiah setengah-setengah orang itu adalah wajib. Sebabnya tengok keadaan adat negeri masing-masing, masyarakat masing-masing. Kalau katanya biasalah orang guru-guru jadi tok guru jadi apa pun, ustaz mana sekalipun kalau pergi mana-mana tak pakai kopiah, jadi biasa, tak jadi jatuh maruah, maka itu tak jadi wajib lah. Tetapi kalau di petani itu jenis-jenis orang jadi tok guru, kalau pergi ke mana-mana tak pakai kopiah, itu haram sebab menjatuhkan maruah. Setengah-setengah orang tu kalau tak pakai kopiah, tak balut surban pun dah jadi jatuh maruah. Kalau guru besar-besarnya, pergi mana-mana tak pakai kesurban, itu dah jatuh maruah. Orang tak hormat dah. Kalau jumpa kat mana-mana tak pakai kopiah, masa dia nak mengajar dah dia pakai kopiah. Ke mana-mana tak pakai kopiah, orang tak hormat. Mana jatuh maruah, maka wajib dia kena pakai kopiah. Dan kalau pakai kopiah orang tak hormat jadi jatuh maruah, wajib kena pakai surban lagi. Itu tengok keadaan orang.
Maka di sini itulah masalahnya. Tidak ada pakaian yang layak dengan dia. Seperti kalau saya, kalau nak paling kurangnya kena pakai kopiah. Lepas tu kalau kebetulannya kopiah yang ada kat rumah, semua kopiah tu basuh tak kering lagi. Nak pakai tu tak selesa lah. Nak pakai dengan basah-basah tu bukan dia lah. Kalau begitu jadi keuzuran. Sebab tidak ada kufiah yang boleh dipakaikan. Sebab itu jadi kesusahan di atas dia. Sebab keluar dengan tidak ada kufiah tu tak sedap duduk. Maka dengan sebab tidak ada pakaian yang layak dengan dia, maka jadi keuzuran juga. Walaupun dah ada yang boleh menutupkan aurat. Ini nak pergi ke mana-mana pun kira sama juga. Kalau sembahyang Jumaat pun sama juga. Contohnya isteri kita tu basuh ke semua kepiah yang ada kat rumah. Dia terlupa kata hari ni hari Jumaat. Dia terlupa kata hari ni hari Jumaat, dia basuh ke semuanya. Lepas tu waktu hujan pula, selepas pada basuh tu kepiah basah lah. Nak pergi Jumaat tak boleh sebab tidak ada kepiah. Jadi kira Jumaat hari tu dah musur. Begitu juga masalah ada juga setengah orang tu dia tak layak dia pergi ke masjid ke surau dengan keadaan berjalan kaki. Ada juga. Jadi tak layak dengan keadaan dia. Contoh dia ni jadi imam. Dia ni jadi imam besar kat masjid. Kalau pergi ke masjid tu, setengah masyarakat tu kalau pergi jalan kaki tu jatuh maruah. Mesti kena pergi dengan kenderaan. Paling kurangnya mutu. Mutu pun kena layak dengan dia juga. Setengah-setengah orang tu macam jenis orang jadi qadhi, jadi apa yang besar-besar. Dia kena ada layak dengan dia. Contohnya jadi orang pemerintah berjalan kaki berpeluh datang masjid. Tak layak dengan sesuai dia, dengan ketinggian dia. Maka sekiranya apabila masuk waktu nak pergi sembahyang jamaah kat masjid, tiba-tibanya mutu dia tu rosak atau kereta dia tu habis bateri ke masalah, rosak, tak boleh nak pergi. Kalau nak pergi mesti kena berjalan kaki. Maka pergi masjid tu dalam keadaan berjalan kaki tak layak dengan dia. Maka kira katanya uzur. Itu menunjuk kata dalam Islam kita jaga akan maruah. Sehingga katanya mana-mana perbuatan sekalipun menjatuhkan maruah, membawa kepada jadi haram kalau buatnya. Sebab tu kalau jenis orang jadi raja ke masalah nak pergi ke mana-mana dalam masa sekali berjalan kaki, itu kalau membawakan jatuh maruah dia, haram dia pergi mana-mana dalam keadaan berjalan kaki. Itu tengok adat masing-masing. Itu pun setengah orang, kalau orang besar-besarnya, kalau naik kereta yang lama, tak layak dengan dia tu pun haram juga. Sebab itulah jadi katanya uzur, boleh meninggalkan sembahyang jamaah dan sembahyang Jumaat. Sebab maruah itu wajib dijagakan. Pakaian tak kena dengan taraf dia, tak boleh. Mesti kena ada. Kesembilan, satu lagi. Kesembilan, meninggal dengan kawan. Sekiranya hadir jamaah nisbah mereka yang hendak musafir. Kesembilan, meninggal dengan kawan. Maknanya meninggal dengan kawan tu maknanya tak boleh pergi bersama kawan. Sekiranya hadir jamaah. Sekiranya kalau kita hadir ke sembahyang jamaah, sembahyang berjamaah, membawa kepada kita tak dapat nak pergi ke mana-mana dengan sama kawan-kawan kita. Jadi mana kena tinggal di kawan. Maknanya kawan tu tak mesti ramai lah. Maknanya orang yang jadi teman kita. Nisbah mereka yang hendak musafir. Hendak musafir mana hendak nak pergi ke mana-mana. Hendak musafir mana nak pergi ke mana-mana. Tak kira jauh atau dekat. Nak musafir tu tak syarat kena apa dia? Tak syarat kena musafir tu
boleh kosa jamak sembahyang lah. Walaupun kita kata nak pergi adalah nak pergi ke mana-mana tu, walaupun tak sampai tahap boleh kosa jamak sembahyang sekalipun. Walaupun nak pergi ke mana-mana, nak pergi ke sana tu 50 km saja atau 20 km saja, maka sekiranya kalau kita pergi seorang diri tu boleh jadi kita sesat jalan. Kalau kita pergi seorang diri itu boleh jadi sesat jalan sebab kita tak tahu jalan. Kita nak pergi mesti kena tupan kawan kita. Sebab dia tahu jalan, kita tak tahu jalan. Artinya kalau kita pergi seorang-seorang tu, kalau zaman dulu tu bahayalah. Artinya rasa senyap sedu tu. Tak bolehlah begitu. Jadi dalam pergi kanak-kanak sembahyang dalam keadaan seorang diri itu jadi ketakutan. Maka bolehlah kita tinggal sembahyang berjamaah, bahkan kita sembahyang seorang diri, pergilah. Maka begitu juga masalahnya masuk waktu kita dah nak flight. Apabila masa dia menentukan masa. Masa-masa ni dia mesti kena masuk. Kena ada kat sana dah. Kalau kita tunggu sembahyang jemaah dulu, jadi membawa kepada ketinggalan. Maka itu dikatakan uzur juga. Samalah bas, nak naik bas mana sebab masa dia dah ditentu. Kita nak kata tunggu saya sembahyang jemaah dulu, tak boleh lah. Itu dikatakan uzur. Sekiranya jadi pendek katanya masalah apabila kita nak bersafir, nak pergi ke mana-mana, tak kira bersafir itu jauh dekat, jauh tu boleh kosa jamuk, artinya dekat tak sampai tahap boleh kosa jamuk, artinya tak kira safir yang harus. Safir yang harus, jangan safir yang haram lah. Safir yang harus seperti nak menziarah ke masalah katalah, jangan katanya yang harus, maksudnya jangan haram walaupun makruh tak mengapa. Musafir yang harus jadi yang tidak haram walaupun makruh. Harus di sini lawan haram saja. Harus di sini harus lawan haram. Masuk dalam harus di sini ialah makruh. Mudah katanya yang harus yang tak berdosa dengan sebab musafir. Walaupun makruh sekalipun dikira katanya harus lagi sebab tak haram tak berdosa. Tengok. Dan jika sentosa musafir seorang diri pada pihak hartanya dan nyawanya sekalipun. Itu dia kata. Dan jika sentosa aman selamat musafir seorang diri, kalau kita pergi ke mana-mana seorang diri pun selamat. Pada pihak nyawa kita, tubuh badan kita, harta yang ada bersama dengan kita tu selamat sekalipun. Seperti masa sekarang tu jaranglah nak ada tu penyambung kat tengah-tengah jalan tu. Sebab sekarang tu suasananya aman damai. Aman damai sekarang. Walaupun kita tak nak pergi 50 km nak pergi ke sana seorang diri tu, walaupun orang perempuan sekalipun selamat. Tidak ada siapa, tidak adalah penyambung kat tengah jalan tu, tidak ada. Maka sekiranya kalau kita pergi seorang sekalipun selamat, sentosa masalah nyawa kita, badan kita, harta kita, tidak ada takutlah penyambung apa semuanya. Tetapi kalau kita pergi seorang diri, tidak ada teman bersama dengan kita, dia katanya kerana masyakkah keliaran. Jadi terasa keliaran hati, rasa keliaran hati dengan sebab kita duduk seorang-seorang, kita berjalan seorang-seorang tu, kira katanya itu dah jadi masyakkah. Dah jadi kesusahan. Sebab tu paling kurangnya kena ada teman seorang. Kebetulan dia nak pergi sana, kita pun nak pergi sana, pergi bersama dengan dia lah. Dia boleh bantu kita, kita boleh bantu dia. Dalam keadaan paling kurang dua orang tu, kalau rasa takut apa, kita boleh bersembang dengan dia. Dah segar hati dah kita dengan sebab ada dia, dia pun dah segar hati dengan sebab kita ada di tepi dia. Tetapi kalau kita berjalan seorang diri tu, macam-macam rasa lah. Lebih-lebih lagi ni tengah malam. Waktu malam-malam kalau kira penyamun tak takut. Sebab sekarang dah tidak ada penyamun kat tengah jalan. Tetapi itulah.
terasa keliaran, maka itu dah boleh. Kita tinggalkan sembang Jumaat untuk nak bagi ada kawan, nak bagi ada teman di dalam perjalanan kita. Tak kira perjalanan, asalkan perjalanan itu tidak haram, jadilah. Walaupun pendek, walaupun jauh. Itu setengah daripada keuzuran. Habis di situ. Kemudian katanya ke-10, takut daripada orang zalim atas maksum. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim wa ja'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu farabbina alaina waftah yadayna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih.